Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Rizzuddin Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 7 Februari 2023. Jumlah masa korban gempa bumi kuat yang berlaku di Turki dan Syria semalam terus meningkat kepada 4,825 orang setakat pukul 3 petang hari ini. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, jumlah kematian tersebut terdiri daripada 3,381 di Turki dan 1,444 di Syria. Lebih membimbangkan apabila WHO turut mengeluarkan amaran bahawa jumlah kematian bencana tersebut mampu mencecah angka 20,000 orang dalam tempoh beberapa hari akan datang. Difahamkan cuaca sejuk yang melanda di dua negara tersebut turut menyukarkan pasukan mencari dan menyelamat mangsa yang masih tertimbus di lokasi runtuhan. Sementara itu, 75 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar dalam misi mencari dan menyelamat SAR semalam telah selamat tiba di negara itu. Berita tersebut turut dikongsikan dalam satu hantaran Facebook Konsul Jeneral di Istanbul sebentar tadi yang berbunyi Malaysia bersama anda Turki. Pasukan terlibat membabitkan pasukan mencari dan menyelamat khas SMART, pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat dan unit anjing pengesan K9, Jabatan Bomba dan Menyelamat JBPM dan pasukan perubatan Kor Kesihatan Diraja Angkatan Tentera Malaysia ATM. Menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, gempa bumi dengan kekuatan 7.8 magnitude itu merupakan yang terburuk sejak tahun 1939. Selepas 25 tahun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali menjejakkan kaki ke Menara Dato' On yang merupakan ibu pejabat UMNO buat kali pertama selepas disingkirkan daripada parti itu pada 1998. Kehadiran Anwar ke bangunan itu malam ini bukanlah untuk menghadiri sebarang mesyuarat atau program UMNO. Sebaliknya, bagi mempengerusikan mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Mesyuarat berkenaan dijangka mencari titik persefahaman dalam menterjemahkan manifesto atau aku janji parti-parti Kerajaan Perpaduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, mesyuarat malam ini juga merupakan pertemuan pertama kali sekretariat itu yang melibatkan 5 parti gabungan kerajaan perpaduan meliputi Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Parti Warisan. Jelas ahli Parlimen Bagan Datuk itu, antara agenda penting malam ini adalah untuk melihat 148 ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan dapat mewujudkan kesepaduan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Sayap pelaburan Universiti Teknologi Mara UiTM iaitu UiTM Holdings Seram Berhad direkodkan mengalami kerugian terkumpul sebanyak RM157.04 juta bagi tempoh 4 tahun berturut-turut. Berdasarkan laporan kewangan pada 2017 hingga 2021, syarikat itu juga didapati tidak memaklumkan laporan kewangannya bagi tahun 2020 dan mengalami kerugian terkumpul dalam tempoh 10 tahun sebanyak RM157.8 juta. Difahamkan kerugian tersebut melibatkan pelaburan dalam pelbagai perniagaan termasuk projek menerbitkan filem yang hangus sehingga puluhan juta ringgit selain resort penginapannya iaitu Intekma Resort dan Convention Center di Seksyen 7 yang tidak efisien sehingga terpaksa dihentikan operasi. Berdasarkan laporan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, anak syarikat UiTM yang ditubuhkan pada 2007 pernah mencatat keuntungan keseluruhan sebanyak RM26 juta pada 2011, 2014, 2015 dan 2016. Namun sehingga 2021, UiTM Holding menanggung hutang sebanyak RM293 juta berbanding jumlah aset RM456 juta sementara liability semasanya berjumlah RM74.92 juta. Mahkamah Tinggi hari ini mengekalkan Datuk Mas Emerianti Samsudin sebagai ahli Parlimen Masjid Tanah sekaligus menolak petisyen pilihan raya yang difailkan Barisan Nasional BN untuk membatalkan kemenangan Perikatan Nasional PN pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Hakim Dato' Ansem Charles Fernandez membuat keputusan itu selepas mendengar hujah kedua-dua belah pihak dalam dua prosiding
yang berjalan pada 17 dan 31 Januari lalu. Peguam Muhammad Faizi C. Abu yang mewakili penyandang kerusi Mas Emrianti berkata hakim mendapati terdapat merit dan menerima dua hujahan bantahan awal iaitu petisyen difailkan melebihi tempoh yang dibenarkan dan pihak pepetisyen gagal menjelaskan lebih lanjut fakta-fakta yang dikemukakan dalam petisyen berkenaan. Terdahulu calon BN Abdul Wahid memfailkan petisyen pada 3 Januari lalu atas dakwaan berlaku sogokan berbentuk wang dan jamuan bagi meraih undi pada PRU 15. Sementara itu, Peguam Rosfinah Rahmat yang mewakili Abdul Hakim memaklumkan anak guamnya telah mengarahkan untuk membuat rayuan dan akan difailkan ke Mahkamah Persekutuan dalam masa terdekat. Saya sayang awak. Abang! 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 Baru sos Korea Adabi. Rasa sos pedas yang pasti memukau cita rasa anda. Ini baru betul-betul rasa Korea. Pihak polis sedang mengesai individu yang terlibat dalam satu insiden rusuhan yang menyebabkan kekecohan di luar sebuah bangunan Sri Kinta di Jalan Sultan Idris Shah, Ipoh, Perak. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Yahya Hassan berkata kejadian yang tular menerusi aplikasi WhatsApp itu dipercayai berlaku pada malam perayaan Taipusam Ahad lalu. Tambahnya, satu laporan polis berkaitan kes itu telah dibuat dan siasatan dibuka mengikut Seksyen 147 Kanun Kesiasaan kerana merusuh. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan juga diminta tampil bagi membantu siasatan pihak polis. Jumlah mangsa banjir di Pahang semakin meningkat apabila seramai 4,230 orang dipindahkan ke 21 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Kuantan dan Pekan setakat pukul 8 pagi tadi. Berdasarkan laporan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Pahang, mangsa yang terjejas menunjukkan peningkatan berbanding pukul 6 pagi tadi iaitu seramai 3,997 orang. Dalam perkembangan berkaitan, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pahang turut membantu menghantar 16 calon CJ Pelajaran Malaysia SPM ke Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Chong Hua pagi ini. Di Terengganu pula, 2 PPS mula diaktifkan di daerah Kemaman selepas 28 mangsa dipindahkan berikutan kediaman mereka mula dinaiki air. Manakala di Johor, keadaan banjir hampir pulih sepenuhnya apabila hanya 163 mangsa daripada 43 keluarga yang masih ditempatkan di 4 PPS sehingga pukul 8 pagi ini. Semalam di Sabah, kesemua 46 mangsa banjir daripada 12 keluarga di daerah Beaufort telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Puluhan peniaga mengalami kerugian selepas lebih 24 gerai jualan di Pasar Terong di Makassar hangus dijilat api dalam kejadian kebakaran besar kemarin. Kebakaran yang berlaku pada pukul 9 malam waktu tempatan itu berpunca dari tingkat 3 Pasar Terong dan memusnahkan hampir keseluruhan barangan jualan. Rata-rata penduduk berdekatan dilihat bertukar lumus cuba membarakan api yang mula marak di pasar yang menjalankan operasi dari waktu pagi hingga petang itu. Ketua Balai Bomba Kota Makassar Muhammad Hasanuddin berkata sebanyak 20 jentera bomba dan 78 anggota dikerahkan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Punca sebenar kebakaran masih belum diketahui, namun mengesyaki mungkin terdapat litar pintas pada sistem bekalan elektrik. Pihak bomba mengesahkan tiada kemalangan jiwa atau kecederaan berlaku dalam kejadian terbabit.
Beribu-ribu orang berkumpul di Copenhagen kemarin bagi membantah rang undang-undang yang dikemukakan kerajaan untuk membatalkan satu cuti umum di Denmark. Demonstrasi itu dianjurkan oleh Kesatuan Buruh Terbesar Negara tersebut yang menentang pemasuhan cuti umum dikenali sebagai Great Prayer Day bagi penganut agama Kristian yang telah merayakannya secara turun-temurun sejak tahun 1686. Pembatalan cuti umum itu dicadangkan pada Disember tahun lalu bagi membantu meningkatkan hasil cukai dalam menampung perbelanjaan pertahanan lebih tinggi berikutan perang Ukraine. Susulan itu, pemasuhan berikut dijangka membantu memenuhi sasaran kerajaan untuk bergerak ke hadapan dalam tempoh 3 tahun hingga 2030 memenuhi sasaran perbelanjaan pertahanan NATO sebanyak 2% daripada KDNK dengan pertambahan 2.7 juta ringgit yang dapat diperoleh menerusi hasil cukai lebih tinggi pada hari berkenaan. Industri sawit negara diunjur kekal berdaya tahan dan kompetitif pada 2023 didorong oleh permintaan minyak sawit yang dijangka lebih kukuh meskipun kelebapan ekonomi global berisiko memberi kesan kepada perdagangan dunia. Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, Datuk Dr. Ahmad Pervez Gulam Kadir berkata permintaan ekspor minyak sawit ke China yang merupakan antara negara pengimport terbesar sawit dijangka akan lebih cerah susulan pembukaan sepadan serta penetapan sasaran ekonomi baru untuk 2023 yang dikemukakan oleh kerajaan China awal tahun ini. Jelasnya, stok minyak sawit mentah MSM dijangka susut 8.7% kepada 2 juta tan pada Disember 2023 berbanding 2.19 juta tan pada Disember 2022 berikutan jangkaan peningkatan permintaan ekspor terutamanya dari negara pengimport utama. Mengulas lanjut, Ahmad Pervez berkata bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat ini, MPOB komited untuk mengukuhkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D dengan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan penggunaan minyak. Penyerang muda negara Luqman Hakim Samsudin sah menyertai klub Division 2 di Iceland iaitu Najavik FC secara pinjaman dari klub Liga Perdana Belgium KV Corrig. Ia susulan pengumuman rasmi oleh klub berkenaan melalui sebuah rakaman khas yang dikongsi menerusi laman media sosial sekaligus memperkenalkan pemain tersebut kepada penyokong mereka. Dalam hari itu, Luqman bakal membuat penampilan sulungnya bersama klub tersebut dalam kempen musim 2023 menentang Vikingo Reykjavik pada 11 Februari ini. Untuk rekod, pemain berusia 20 tahun itu termasuk dalam senarai 60 pemain muda berpotensi pada 2019 dan menyertai Corrig pada 2020 serta membuat 2 penampilan dalam Liga Belgium. Pemain persoalangan lelaki profesional negara Lee Zijia kekal dengan pendirian untuk tidak mendapatkan khidmat jurulatih di sebalik desakan pelbagai pihak termasuk bekas pemain kebangsaan agar dia mempertimbangkan semula keputusan itu. Pemain nombor 4 dunia itu berkata dia tidak mempunyai perancangan untuk melantik jurulatih tetapi pada masa sama tetap menghormati pandangan yang diberikan bekas pemain kebangsaan. Datuk Rashid Siddiq, Datuk James Savaraj dan Roslin Hashim antara yang menyarankan juara Asia itu segera melantik jurulatih susulan kemerosotan prestasinya selepas berpisah dengan jurulatih dari Indonesia Indra Wijaya pada November tahun lalu. Sementara itu, Zijia memaklumkan hanya memberi tumpuan sepenuhnya bersama skuad negara yang akan menghadapi kejohanan badminton berpasukan campuran Asia 2023 BAMTC di Dubai, Emirat Arab Bersatu, UAE dari 14 hingga 19 Februari ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 8 Februari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Rizal Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.